Malaysia, Turki kutuk insiden bakar Al-Quran, hasutan benci Islam. Tangani Islamofobia antara isu utama yang dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di luar Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-78. Pertemuan berlangsung di Turkish House, New York. Dalam kenyataan bersama selepas pertemuan itu, kedua-dua pemimpin mengutuk sekeras-kerasnya insiden pembakaran Al-Quran baru-baru ini dan wacana populis yang menghasut kebencian terhadap Islam. Datuk Seri Anwar dan Presiden Erdogan menyatakan kebimbangan terhadap kemunculan bentuk perkamuan baharu yang bercirikan xenofobia, profil negatif dan stereotip terhadap umat Islam. Kebimbangan dizahirkan mengenai tren peningkatan kebencian, sikap tidak bertoleransi, diskriminasi dan tindakan keganasan terhadap umat Islam. Datuk Seri Anwar dan Erdogan turut menyambut baik penerimaan resolusi Perhimpunan Agong 76254 untuk mengisytihar 15 Mac sebagai Hari Antarabangsa memerangi Islamofobia. Terdahulu dalam pertemuan tersebut, Presiden Erdogan memaklumkan yang beliau bersetuju berkunjung ke Malaysia hujung tahun ini untuk membina kerjasama lebih erat antara kedua-dua negara. Ya, kita bincang pertamanya tentu ada beberapa siri persidangan yang telah dianjurkan dan akan diteruskan, dan sekiranya dia hadir dalam kunjungan ke Malaysia, di antara isu yang akan ditekankan ialah usaha untuk mengadakan pertemuan yang lebih luas di kalangan rakan-rakan di Asia Tenggara khususnya, supaya ada satu kesepakatan antara negara untuk menangani ini. Selain itu, pertemuan dua hala ini turut menyentuh soal kerjasama perdagangan, pelaburan, pendidikan dan ketenteraan. Dalam pada itu, Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB akan terus mengendalikan lapangan terbang Sabiha Gökçen di Istanbul. Presiden Erdogan memberitahu Datuk Seri Anwar kerajaannya berpuas hati terhadap keupayaan MAHB. Kerana dalam peringkat pertama itu dia puas hati dengan kejayaan MAHB di Sabiha Gökçen Airport. Jadi dia puas hati sebab itu dia sambungan itu dengan runway lebih panjang, itu dia rasa ada keupayaan untuk diteruskan oleh syarikat yang sama. Walaupun proses-proses biasa itu harus dikendali oleh kementerian berkenaan. Pandangan dan penerimaan positif Turki terhadap syarikat Malaysia itu memberi keyakinan untuk MAHB terus membangun dan mengurus lapangan terbang antarabangsa berkenaan. Malaysia menyatakan kesediaan untuk membeli peralatan ketenteraan dari Turki. Datuk Seri Anwar berkata peralatan yang bakal dibeli dari negara itu akan diputuskan Majlis Angkatan Tentera Malaysia. And I think one of the countries, for example, we have decided to buy, I think, planes from Korea, probably drones and helicopters, and some from Turkey. And where they have the level of specialization and expertise, we leave it to the military personnel, Navy, Air Force, to decide what is best. Because my policy, as I told the Joint Chief of Staff, we don't want any interference in terms of what to procure and acquire, and it has to be decided professionally by the forces. Katanya terserah kepada Kementerian Pertahanan untuk berunding dengan Kementerian Kewangan dalam proses pembelian peralatan ketenteraan itu. Selain Presiden Erdogan, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran Said Ibrahim Raisi. Datuk Seri Anwar menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia memperkukuh hubungan dua hala dengan Iran melalui kerjasama dalam pelbagai bidang. Ia meliputi ekonomi, pendidikan, keterjaminan makanan, sains dan teknologi serta meneroka potensi kerjasama baharu. Malaysia juga mengulangi komitmen untuk mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama JCM dan mesyuarat Suruhanjaya Ekonomi JEC antara dua negara. Usaha itu bagi memperhalusi semua potensi skop kerjasama.
Selepas pertemuan itu, Datuk Seri Anwar turut mengadakan mesyuarat dua hala dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Hotel Penginapan Perdana Menteri di New York. Kedua-dua pihak bersetuju mengeratkan kerjasama berkepentingan bersama termasuk pertukaran lawatan peringkat tertinggi, sektor perdagangan, pelaburan, pendidikan dan pelancongan. Juga berhasrat meneroka bidang kerjasama baharu. Terdahulu, Perdana Menteri tiba di New York untuk mengetuai delegasi Malaysia sempena UNGA ke-78. Ketibaan beliau di lapangan terbang Westchester County pukul 10.35 pagi waktu tempatan disambut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Di Hotel Penginapan, Datuk Seri Anwar disambut Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Datuk Seri Nazri Aziz dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Ini merupakan penampilan pertama Datuk Seri Anwar di Perhimpunan Tahunan Pemimpin-Pemimpin Dunia. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada sesi debat umum UNGA pada Jumaat. Antaranya berkongsi usaha Malaysia menangani krisis iklim dan tindakan yang diambil bagi mencapai Agenda 2030. Kepercayaan penuh kepada institusi perundangan, juga keperluan perincikan panduan 3R antara perkara yang dapat perhatian di Dewan Negara hari ini. Perkembangannya bersama Atikah Makta. Atikah, teruskan. Baik, Hazel, keputusan melepas tanpa membebaskan DNA Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak harus dijadikan perbahasan berterusan dalam sesi perbahasan di Parlimen. Perkara itu ditegaskan Senator Abun Sun Aib. Beliau juga menyokong kenyataan Perdana Menteri yang tidak pernah campur tangan dalam kes berkenaan selain meminta rakyat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada institusi perundangan negara. Sekarang yang ada adalah kerajaan yang justru itu saya berharap supaya rakyat di negara ini menaruh kepercayaan dan memulakan satu SOP yang baru untuk menghormati pengasingan kuasa di dalam negara ini, iaitu Parlimen, Eksekutif dan Mahkamah ataupun Judiciary. Isu agama, bangsa dan institusi Raja 3R turut disentuh Senator Abun. Beliau menggesa pihak tertentu tidak mengambil kesempatan menggunakan 3R dalam menghasut rakyat bagi mendapatkan sokongan politik. Penggunaan 3R ini sepatutnya dibuang jauh-jauh. Malah wajar dilupakan oleh semua kita kerana kita sebagai rakyat Malaysia berbilang bangsa dan agama perlu bergerak ke depan dengan isu-isu yang membina dan menyatukan kita. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pernah bertitah semasa merasmikan program perpaduan di Kuching, Sarawak pada 20 hari bulan Mei 2023 yang lalu supaya kerajaan jadikan perpaduan aset paling utama negara. Isu sama turut dibangkitkan Senator Datuk Razali Idris. Kerajaan katanya perlu memperincikan panduan 3R yang jelas memandangkan ia kabur hingga disalah taksir oleh sesetengah pihak. Tindakan sama juga perlu dilakukan kementerian berkaitan. Jadi pohon kementerian berkaitan untuk menjawab soalan ini. Memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya di mana boleh, di mana tak boleh berkaitan dengan 3R. Ketika ini 3 akta digariskan dalam menangani isu tersebut, antaranya Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam perkembangan lain, mekanisme terbaik perlu diwujudkan bagi menyelesaikan isu bekalan makanan yang berkurangan dalam negara. Ini termasuk mencadangkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mempergiatkan lagi kolaborasi dengan pelbagai agensi berkaitan agar bekalan makanan tidak berada di tahap yang membimbangkan. Harga beras naik. Semakin naik. Untuk Sri Speaker. Bekalan beras tempatan berkurangan sehingga timbul panik kepada rakyat.
Orang yang berniaga malahan di peringkat negeri-negeri sudah tidak mencukupi untuk mengendalikan masalah makanan asasi negara kita. Jadi timbul persoalan yang besar. Apa sudah jadi dengan sekuriti makanan negara? Diskriminasi terhadap pelajar kurang upaya OKU perlu dihentikan. Tegas Senator Isania Jacobs, OKU wajar mendapat tempat di institusi pengajian tinggi. Kekurangan golongan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan hak mereka menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Isu ini berlaku di dalam universiti kerajaan. Saya amat sedih sekali. Ada seorang pelajar baru-baru ini saya melawat ke Kuantan. Beliau mendapat tawaran di UIA. Apabila beliau pergi ke Temuduga, perkataan-perkataan yang digunakan dalam temu janji itu amat menyedihkan. Tuan Yang Dipertua, saya hormati. Kami tidak minta ibu ataupun ibu bapa kami tidak meminta kami dilayakan seperti ini. Pihaknya juga menyelar beberapa institusi pendidikan rendah dan tinggi yang gagal menyediakan kemudahan mesra OKU seperti tandas. Kemudahan sedemikian termaktub dalam Akta OKU 2008. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal OKU perlu segera diwujudkan dan diletakkan di bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri bagi memastikan keadilan terhadap golongan istimewa ini terus terpelihara. Salam Malaysia Madani pada semua. Untuk memastikan keadilan hak asasi mereka dijaga. Dan jabatan ini mesti diterajui oleh golongan istimewa. Bukan orang biasa. Sebab ini adalah hak kami. Bagilah kami menguruskan untuk jabatan ini. Saya kira itu sahaja perkongsian dari Parlimen. Kita kembali kepada Hazel. Silakan Hazel. Atika Makta, terima kasih untuk perkongsian dari Parlimen. Berita tengah hari berehat seketika, kembali selepas ini. Beli! Betul! Shopee ada penghantaran percuma! Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee! Hai, saya Yasmin Hani bersama dengan panel jemputan kita Encik Eza Ezami dan kami akan membincangkan topik berkaitan dengan kuasa faedah compound ataupun dalam terma bahasa Inggerisnya iaitu compounding interest. Kita jumpa nanti. Sembang-sembang ASMB. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dalam peringkat akhir perbincangan bersama pembekal perkhidmatan jalur lebar untuk menawarkan harga borong internet pada kadar lebih murah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil meminta supaya perbincangan tersebut dimuktamadkan secepat mungkin. Saya difahamkan pihak MCMC sedang dalam fasa terakhir perbincangan dengan syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan borong bagi internet jalur lebar, wholesale broadband service provider, dan saya minta supaya perbincangan ini ditamatkan minggu depan sebelum akhir bulan September dan ia akan diikuti dengan majlis tanda tangan semua syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan internet jalur lebar peringkat borong, wholesale. Dan selepas itu, saya percaya harga internet jalur lebar akan berkurangan dengan agak signifikan. Raimi bin Mohamed. Tambahnya, walaupun proses tersebut mungkin mengambil sedikit masa, namun hasilnya memberi manfaat kepada pengguna. Agensi berita kerajaan perlu terus bekerjasama dalam menangkis tomahan serta fitnah yang memberi tanggapan negatif terhadap kerajaan. Fahmi Fadil menegaskan ia termasuk dengan memberi penjelasan serta mengambil tindakan yang perlu untuk pastikan tomahan tersebut tidak berlarutan.
Saya ditegaskan dalam ucapan tadi tentang pentingnya warga KKD terutamanya menjadi antara barisan hadapan untuk menangkis fitnah ataupun memperbetulkan maklumat yang tidak tepat ataupun tidak betul dalam media sosial dan juga media arus perdana. Mungkin kita ingin wujudkan satu slot baru yang dalam parlimen saya sebut sebagai fitnah apa hari ini, tapi mungkin kita akan serasikan. Yang penting sebarang maklumat yang tidak betul perlu kita jawab secara tuntas dengan pantas dan disebar luas supaya tidak berlaku salah faham yang berpanjangan. Ahli Jawatankuasa UMNO Bentong Dato' Amizar Abu Adam diumum sebagai calon gabungan BNPH bagi PRK Dewan Negeri Pelangai. Pengerusi BN Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata pemilihannya dibuat selepas mendapat persetujuan Presiden UMNO. Bagi saya boleh menunjukkan satu contoh yang baik dan ini secara spontan pemangku ketua bahagian yang juga antara calon-calon yang disebut telah pun memberi ucapan dengan penuh semangat dan jelas menyampaikan mesejnya bahawa beliau meminta semua ahli UMNO akur dengan keputusan pimpinan parti. Sebelum ini, Dato' Amizar pernah bertanding kerusi Ketari pada PRU 15 lalu. Beliau yang berusia 53 tahun merupakan anak jati Felda Cemomoy Bentong. Bahawasanya ini adalah amanah parti dan saya sebagai menyambung legasi arwah Allahyarham Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Johari Harun, bahawasanya banyak perkara-perkara yang akan dilaksanakan yang telah dirangka dan saya rasa ingin terpanggil untuk meneruskan legasi Allahyarham Datuk Seri dalam setiap apa yang nak dilaksanakan. PRK Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Johari Harun pada 17 Ogos lalu. Ringgit dibuka rendah sedikit berbanding dolar Amerika syarikat pagi ini selepas Rizab Persekutuan Amerika memutus untuk menangguhkan kenaikan kadar faedah. Pada 12 tengah hari, ringgit diagakan pada 4.68 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.42 dan berada pada 3.15 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.76 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.97 berbanding euro. Dan berbanding BAF, ringgit didagangkan pada 12.92. Dagangan di Bursa Malaysia pula dibuka tinggi apabila aktiviti belian muncul dengan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengekalkan kadarnya. Indeks FPMK LCI susut 3.04 mata kepada 1,448.52 mata setakat pukul 12.20 tengah hari tadi. MQ Technology muncul kaunter saham paling aktif, naik setengah sen kepada 3 sen. Ecovest turun 1 sen kepada 56 sen dan MyEG susut 1 sen kepada 82 sen. Sementara itu, FNN mendahului kaunter saham paling untung dengan peningkatan 14 sen kepada RM25.58. Yong On meningkat 12 sen kepada RM1.67 dan NPC naik 10 sen kepada RM2. Manfaat ekonomi merentasi pelbagai sektor bakal diraih menerusi kerjasama baharu yang dimeterai antara Malaysia dan China. Menurut penalisis ekonomi, ia akan memperkukuh hubungan dagang dan pelaburan kedua-dua negara, khususnya dalam sektor logistik, tenaga serta komoditi minyak sawit. Pertamanya adalah 3 MOU yang ditandatangani antara syarikat Malaysia dan syarikat China untuk membuat dari segi aspek komersial yang bernilai sebanyak 19.84 bilion ringgit. Dan kalau kita lihat MOU yang ditandatangani ini menekankan kepada 3 jenis industri yang penting. Pertamanya adalah industri logistik, perairan dan darat di antara Malaysia dan China. Ini adalah satu aspek yang penting untuk membangunkan industri logistik negara.
Penubuhan hub perdagangan dan pengedaran minyak sawit di Qingzhou, China pula berupaya meningkatkan ekspor komoditi itu dan menjadikannya jendela kepada pasaran baharu. Sektor ekspor negara juga bakal melonjak menerusi peluasan akses barangan pertanian dari Malaysia ke negara tembok besar tersebut. Manakala kerjasama dalam bidang pendidikan akan menyokong matlamat negara dalam pembangunan program TVET selain menggalakkan pemindahan kemahiran dan teknologi. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni menggesa unggah untuk menggerakkan perang global terhadap penyeludupan manusia dan menolak sebarang pendekatan bermuka-muka terhadap isu migran. Beliau turut menekankan mengenai perang Rusia di Ukraine yang telah mengakibatkan kesan domino kepada negara-negara serantau. Ini merupakan kali pertama Meloni berucap pada perhimpunan dianggotai 193 pemimpin dunia itu sejak dilantik sebagai Perdana Menteri tahun lalu. Meloni dalam usaha mendapatkan bantuan antarabangsa berhubung krisis pendatang asing di Itali dan pernah berkata tidak akan membenarkan negaranya menjadi kem pelarian Eropah. Kerajaan Itali yang berdepan lonjakan pendatang asing meluluskan langkah memanjangkan tempoh mereka ditahan sekaligus memastikan lebih ramai parti dapat dihantar pulang. 6 warga Palestin terkorban dalam serangan terbaru tentera rejim Israel di Jenin, Tebing Barat. Tentera Zionis mengesahkan serangan drone menyasarkan Jenin namun tidak mendedahkan angka korban. Visual memaparkan rakyat Palestin berkabung akibat serangan berdarah berkenaan. Menurut pegawai kesihatan, salah seorang mangsa, Yusuf Radwan, 25 tahun, ditembak di leher dalam serangan di sempadan. Mangsa disahkan meninggal dunia di hospital. Keganasan turut mengakibatkan 11 cedera. Sementara itu, dalam satu lagi pertempuran di Jericho, remaja berusia 19 tahun turut terkorban ditembak Zionis. Meskipun tidak terlibat dalam pertempuran, remaja tidak bersalah berkenaan tetap menjadi mangsa. Tamasya sukan terulung di benua Asia dengan acara Gilang Gemilang. Perarakan kontingen atlet-atlet dari 44 buah negara bakal diraikan dalam perasmian pembukaan Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 Sabtu 23 September 6.45 petang di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik bersama RTM, penyiar rasmi. Saingan Piala Konfederasi Asia AFC, Terengganu FC TFC mengutip 3 mata pertama pada aksi pembukaan kumpulan G selepas menewaskan Central Coast Mariners dari Australia 1-0 malam tadi. Beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, TFC bermula garang dengan beberapa percubaan berbahaya. Gol yang dicari hadir pada masa kecederaan babak pertama yang berpunca daripada kesilapan pertahanan Mariners Nathan Paul yang tertampan bola ke gawang sendiri. Bersambung babak kedua, TFC terus menggandakan asakan untuk menambah jaringan tetapi buntu. Usaha Mariners untuk mencari gol penyamaan juga tidak berhasil. Keputusan 1-0 kekal sehingga whistle penamat. Anak buah Tomislav Sternbrugner seterusnya akan bertemu klub Indonesia Bali United yang menewaskan Stallion Laguna FC dari Filipina 5-2 dalam satu lagi pertemuan. Sementara itu, bagi pemain import TFC, Ivan Mahmud, kemenangan ini amat penting bagi membakar semangat pemain untuk meneruskan cabaran. All team play very good. That is 3 points and that's it. But this is just first match. We have 5 more, and if we play like right, can move on the next. Bagi pengendali Central Coast Mariners, Abbas Saad pula, ketumpulan jentera serangannya menjadi punca mereka pulang tangan kosong. We had more than a dozen unbelievable chances to put the game away. Really, the first 15 minutes, the game should have been all over in the 15 minutes. But credit to Terengganu. As good as my boys played, you got to give credit to the home team, Terengganu. They kept fighting and fighting, and they kept going.
TFC kini menduduki tangga kedua kumpulan G di belakang Bali United, dipisahkan dengan perbezaan jaringan. Aksi Liga Juara-Juara Eropah, Bayern Munich membuka tirai saingan kumpulan A dengan 3 mata selepas menundukkan Manchester United 4-3 di Allianz Arena. Bayern menguasai babak pertama perlawanan dengan meraih 2 gol menerusi Leroy Sane dan Serge Gnabry. United kemudian berjaya merapatkan jurang menerusi pemain baharunya Rasmus Højlund seminit sebelum rehat. Bersambung babak kedua, tuan rumah terus menjarakkan diri selepas Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-53. Jaringan lewat Casemiro memberikan United sedikit harapan untuk bangkit. Namun pemain gantian Bayern, Mathys Tel, merembat masuk gol keempat buat tuan rumah pada masa kecederaan. Casemiro kemudian menanduk masuk gol ketiga dan terakhir buat United sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, Arsenal melakar kemenangan bergaya 4-0 ke atas PSV Eindhoven dalam saingan kumpulan B di Stadium Emirates. The Gunners membuka jaringan seawal minit ke-8 menerusi Bukayo Saka. Leandro Trossard kemudian menggandakan kelebihan buat tuan rumah pada minit ke-20 sebelum Gabriel Jesus menutup separuh masa pertama dengan gol ketiga buat pasukannya. Pada lewat permainan, Kapten pasukan Martin Odegaard melengkapkan kemenangan Arsenal dengan gol keempat. Di Santiago Bernabeu pula, Real Madrid berdepan laluan sukar sebelum berjaya menewaskan pendatang baharu Union Berlin dalam aksi kumpulan C. Jaringan bintangnya Jude Bellingham sebelum tamat babak kedua menyelamatkan maruah tuan rumah dengan kemenangan 1-0. Dan dalam pertemuan kumpulan D, Inter Milan sekadar mencatat keputusan seri 1 sama menentang Real Sociedad di Spanyol. Sociedad terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan Brais Mendes pada minit keempat. Namun Inter berjaya mengikat kedudukan selepas Lautaro Martinez berjaya menjaringkan gol 3 minit sebelum tamat masa sebenar perlawanan. Baik, berita tengah hari kami akhiri dengan visual Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan delegasi Malaysia ke UNGA ke-78 yang lebih selesa berjalan kaki dari satu venue ke venue yang lain. Ia bagi memendekkan masa perjalanan berbanding menaiki kenderaan susulan penutupan jalan dan kesesakan luar biasa di Manhattan, New York. Saya Hazel Desmond, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.